Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cia ho. Vanakkam dan salam sejahtera buat semua. Bersua kita dalam program Kelantan Ikhlas. Pada slot kali ini, murid-murid akan bersama saya, Cikgu Nik Anita binti Nik Ahmad dari Sekolah Menengah Hamzah 2, Macang. Guru mata pelajaran pendidikan seni visual. 3, 2, 1, cak! Online. Raju, Meli, Ehsan. Nasi lemak roti canai nasi ayam ada juga. RM2. Macam cantik je, macam comel je. Alagu, Meli. Lihat, negara kita ini unik dengan pelbagai bangsa dan budaya. Ya murid-murid, apa yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah bidang sejarah apresiasi seni visual. Tunggu, ada lagi. Sebelum kita teruskan dengan slide yang ada, cikgu ingin menjelaskan dahulu standard pembelajaran yang akan kita capai daripada tajuk ini. Di akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid boleh menjelaskan pakaian tradisional perhiasan diri mengikut kaum etnik di Malaysia, memerihalkan sumbangan tokoh budaya dan mengkaji pakaian tradisional, mengklasifikasikan motif perhiasan mengikut kaum. Malaysia, pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai bangsa dan pelbagai pakaian. Dalam slide kali ini, cikgu akan menjelaskan tentang persepsi seni iaitu definisi pakaian. Ya murid-murid, istilah pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Pakaian mencerminkan adat, perilaku masyarakat pemiliknya. Pakaian juga dikaitkan dengan tradisi budaya, upacara dan adat istiadat. Dalam slide yang seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis masyarakat di Malaysia. Lembut bicara susunan bahasa, indah bermakna mencuit jiwa. Baju Melayu disemat kacing suasa, baju kurung dipakai jua. Apa kata kita kenali dulu pakaian masyarakat Melayu? Tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Pakaian tradisional Melayu lelaki. 1. Baju sikap. Berleher bercekap musang dan pemakaian satu butang. Anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan tepi hadapan. Baju yang kedua, baju Melayu cekak musang. Baju Melayu cekak musang dengan pemakaian 5 butang sejajar. Pakaian di samping diikat di tepi dan keris hiasan di sisi di hadapan. Dipakai bersama-sama tengkolok, leher cekak musang, keris dan samping serta capai. Yang ketiga pula murid-murid, baju teluk belanga. Baju teluk belanga dengan pemakaian satu butang sebagai pelengkap bergaya. Pemakaian kain atau samping di bahagian luar turut dikenali sebagai kain dagang luar. Serta dipakai bersama-sama songkok, saping serta capai. Ya murid-murid, pakaian baju kacing suasa. Tidak lupa juga pakaian kelengkapan diri iaitu capai. Lazimnya capai disarung sebagai alas kaki bagi melengkapkan cara berpakaian. Murid-murid, tidak lengkap sekiranya tidak ada tengkolok. Tengkolok diubah daripada sebidang kain persegi dan dilipat, disusun, dibentuk serta diolah dengan pelbagai gaya. Tunggu,
Ada lagi peranan keris ialah dalam upacara adat istiadat istana dan juga kalangan rakyat jelata. Kita masuk pula ke butang baju. Butang baju mana? Butang bajuku mana, Pak? Butang baju mana, Pak? Ya, butang baju pada zaman dahulu, butang baju dipakai untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju. Hanya satu butang digunakan untuk baju sikap dan baju Melayu Teluk Belanga. Bagi baju Melayu cekak musang juga, kita menggunakan 3 ataupun 5 butang. Seterusnya, oh, aku tergoda, terkecewa. Bukan tergoda dengan perempuan, tetapi tergoda dengan budaya Malaysia. Unik kan murid-murid? Lain dari yang lain. Paparan di skrin pula menunjukkan jenis-jenis tradisional Melayu bagi wanita 90-an, 40-an hingga 1960-an. Kebaya biku. Bermula sekitar 1940-an, potongan pendek dan nampak cukup ringkas. Uniknya, hujung baju ada jahitan sulam serta berobak. Ia tampil dengan potongan princess. Kebaya Kota Baru pula bermula sekitar 1960-an. Seakan potongan kebaya dari Bali. Renda mono, tonit, kain kapas dan kasa. Istimewanya di sini murid-murid, ada sepotong kain lapis yang ditambah di tengah baju, antara bahagian dada sehingga paras pinggang. Kebaya sulam. Bermula sekitar tahun 1960, potongan versi moden dan pendek. Diubah sesuai penampilan lebih segar dan moden. Kebaya pendek yang bersaiz kecil masih boleh dipakai dengan mereka yang bertubuh badan besar dengan hanya menggunakan satu kerongsang besar di bahagian tengah baju. Okey, baju kurung Teluk Belanga pula. Baju kurung Teluk Belanga dengan pemakaian satu butang atau kerongsang di leher. Baju ini mempunyai kikik atau pesak dengan padanan kain susunan di tepi, dikenali sebagai ombak dan mengalun. 3 cucuk sanggul disemat, dikemas di kepala. Mari murid-murid, kita kenali pula baju kurung cekak musang. Pemakaian 3 butang di dada. Baju kurung cekak musang juga, pemakaiannya diperindahkan dengan sanggul lentang sebagai perhiasan di kepala. Ya murid-murid, selain daripada itu, baju kurung Kedah. Lihat di hujung sana, baju kurung Kedah berleher Teluk Belanga yang diperindahkan dengan perhiasan kalung di dada. Baju yang dipadankan dengan kain lipatan bertangkuk dan selisih di hadapan. Seterusnya murid-murid, kita akan pergi kepada baju kebaya. Seperti yang saya pakai di sini, baju kebaya berbelah di bahagian hadapan dan dikemaskan dengan pemakaian kerongsang, ibu dan 3 anak sejajar. Selain itu juga, kita ada baju riau Pahang. Berleher cekak musang, berpotongan pesak gantung. Pemakaiannya diperindahkan dengan perhiasan dokoh. Sanggul lentang dan gedik sebagai penyeri wajah si pemakai tersebut. Ya, murid-murid,
Di sini cikgu akan memaparkan beberapa jenis perhiasan diri wanita yang digunakan. Dan mungkin di antara kamu tidak mengenali perhiasan tersebut, kan? Antara perhiasan tersebut ialah tali pinggang. Berfungsi sebagai pengikat bagi kekemasan kain sarung. Yang kedua, peding merupakan kepala tali pinggang tersebut bagi golongan lelaki atau wanita yang akan digayakan dengan sarung ataupun samping. Murid-murid, kalung papan dan dokoh merupakan perhiasan diri yang dikalungkan di dada sebagai pelengkap gaya. Kita akan mengenali perhiasan diri masyarakat Melayu yang seterusnya. Ya, bagi perhiasan diri wanita, mungkin tidak akan ada perhiasan seperti begini. Gelang kaki mempunyai bentuk hampir sama dengan gelang tangan yang dipakai kedua-dua belah kaki. Di samping itu juga, kita ada sanggolitang berbunga getar yang diubah sesuai lebih ringkas. Di samping itu juga terdapatnya cucuk sanggul. Cucuk sanggul ini dipakai 1 atau 2 set lengkap terdiri daripada 3, 5 atau 7 sebagai perhiasan di kepala. Kalau sebelah sana, murid-murid boleh lihat pula terdapatnya subang. Subang dipakai di cuping telinga dengan penahan berupa skru, berpalang, bersengkar dan hanya dicucuk di belakang telinga. Ya, sekali lagi kita akan berpantun. Bermain sama berbudak sekawan, hilai tertawa ternampak bangkai. Berkilau sinar cionsang menawan, alah membeli menang memangkai. Cionsang, pakaian wanita Cina yang mempunyai potongan labuh atau singkat, berkerut di sisi serta belahan tepi. Pernahkah murid-murid melihat pakaian cionsang ini? Ya, di bahagian lehernya mempunyai pola cekak musang. Tetapi, cionsang mempunyai kedudukan serong. Dan cionsang juga hendaklah digunakan kain sutera serta songket. Seterusnya, rindu di hati apakan daya, berkilau sangfu tampak bergaya. Terdiri daripada padanan baju dan seluar. Pakaian ini mempunyai belahan di bahagian hadapan dan diperkemaskan dengan kancing. Kaun Cina sudah, kaun India pun sudah. Seterusnya, kita mengenali pula pakaian masyarakat India. Sari merupakan penggayaan pakaian wanita kaum India yang menggunakan kain ela yang bersaiz 5.5 meter ataupun 6 meter panjangnya. Cara melilit kain tersebut memerlukan kemahiran supaya lilitan membalut tidak terbuka, kemas dan rapi. Sari juga dipakai bersama perhiasan kepala, gelang tangan serta gelang kaki. Bukan itu saja ya murid-murid. Pakaian kaum India juga ada dhoti, merupakan sehelai kain panjang yang dipakai oleh kaum lelaki India
secara melilit di pinggang menggunakan teknik ikat tertentu. Bagi melekatkan pakaian dhoti tersebut, perlu ada selempang yang dikenali sebagai tundu. Okey, kita pergi pula ke Sarawak. Puteri Santubong Puteri Sejenjang, Sarawak. Seterusnya, pakaian tradisional etnik dan Sarawak iaitu Iban. Baju kaum wanita etnik Iban digayakan dengan hiasan di kepala iaitu sugu. Sugu yang tinggi. Pakaian selampai dan rawai pada bahagian dalam diikuti dengan mari empang yang dihiasi dengan tali ujung. Pada bahagian pinggang dihiasi dengan sementing ringgit dan lampai. Jika murid-murid lihat di sana, kain karat dengan keemasan tating kain dipakai sehingga paras lutut. Ia juga diperindahkan lagi dengan simpan pirak, tumpah, buah pauh, pereca di bahagian tangan. Manakala geruncung di bahagian kaki. Seterusnya murid-murid, pakaian tradisional etnik Iban juga. Khasnya untuk pakaian lelaki. Pakaian ini terbahagi kepada baju bahagian dalam iaitu baju burung dan bahagian luar iaitu baju gagum. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampik dan ilang. Di bahagian pinggang pula terdapat ilang. Ketapu. Ya, ketapu iaitu hiasan kepala yang diperbuat daripada bulu kenyalang atau bulu burung ruai. Penggunaan gelang di kedua-dua belah kaki, di kedua-dua belah tangan dikenali sebagai tumpah jari. Tumpah betis dipakai di bahagian bawah lutut sebagai perhiasan tambahan. Kita ke Sabah pula, bah. Berikut ialah pakaian tradisional etnik Kadazan di Sabah. Pakaian ini terbahagi kepada dua, iaitu Kadazan Papa dan Kadazan Penampang. Kadazan Papa merupakan kumpulan terbesar di dalam etnik Kadazan. Murid-murid, pakaian tradisional lelaki etnik Kadazan, Papa adalah berlengan panjang disebut sebagai sia dan dipadankan dengan seluar panjang iaitu sauva. Sandal diletakkan di bahu, siga pula diletakkan di penutup kepala. Berikut ialah pakaian tradisional etnik Kadazan di Sabah, iaitu untuk kaum wanita. Sia merupakan baju separas pinggang bagi wanita etnik Kadazan Papa. Ya, baju bahagian dalamnya berwarna putih yang dikenali sebagai sia it sahun. Pemakaian sia dipadankan dengan kain separas lutut, iaitu ganuk. Perhiasan lupia, dipakai di bahagian pinggangnya. Gelang, iaitu bolilik, dipakai di kedua-dua belah tangan. Saundung pula dipakai di bahagian dalam diikuti siung sebagai perhiasan kepala bagi kelengkapan gaya tersebut. Murid-murid, berikut merupakan tokoh budayawan yang menjadi pelopor dalam bidang berkaitan tekstil
serta busana tradisi Melayu. Jom kita kenali mereka. Tokoh tekstil dan busana tradisi Melayu iaitu Profesor Dr. Siti Zainun Ismail. Beliau merupakan penyumbang ilmu sebagai tutor 1976 hingga 1979. Beliau juga bergelar pensyarah pada tahun 1990 sehingga 1980 sehingga 1990 serta mendapat gelaran Profesor Madya dan Profesor sehingga 2007 di UKM. Beliau memberi sumbangan ilmu sebagai Profesor Sejarah Seni Estetika serta Falsafah Kebudayaan dan Kesenian di UMS pada tahun 2014 sehingga tahun 2016. Ya, murid-murid, sumbangan beliau dalam bidang tekstil dan busana Melayu telah menghasilkan beberapa buah buku. Antaranya Tekstil Tenunan. Berikut merupakan tokoh budayawan yang menjadi pelopor dalam bidang berkaitan tekstil dan busana tradisi Melayu. Ya, tokoh tersebut ialah Sharifah Azah Said Muhammad Al-Salgos yang lebih dikenali dengan panggilan Azah Aziz. Jom kita kenal lebih dekat lagi. Sumbangan beliau mengenai tekstil dan busana Melayu ialah songket, iaitu satu warisan Malaysia 1999 serta rupa dan gaya busana Melayu yang menghimpunkan ciri, unsur, sifat, adat resan dan artifak yang mencerminkan nilai estetik yang menjadi warisan masyarakat Melayu pada zaman dahulu lagi. Peranan beliau sebagai tokoh budayawan Malaysia berjaya memartabatkan pakaian tradisional Melayu melalui rencana, ceramah, seminar serta pertunjukan kepada masyarakat tempatan dan antarabangsa. Mereka berdua ini merupakan tokoh budayawan yang banyak memberi sumbangan ilmu dalam bidang tekstil serta busana Melayu. Ya, murid-murid, merekalah yang menjadi sumber rujukan atau sumber inspirasi dalam tajuk pakaian tradisional dan perhiasan diri. Seterusnya, berikut merupakan antara contoh motif pada perhiasan diri yang menjadi sumber ilham oleh pereka hiasan. Biasanya, ragam hias yang digunakan adalah diinspirasikan daripada alam semula jadi serta berusulkan flora, fauna dan kosmos serta motif organik dan geometri yang diolah secara sederhana. Motif-motif tersebut ialah motif perhiasan dari bagi kaum Melayu ialah pending motif teratai. Ratai motif organik dan gelang bermotifkan geometri. Seterusnya, bagi kaum India pula, subang bermotifkan geometri, rantai pula bermotifkan bunga, mangga dan subang juga bermotifkan geometri. Motif perhiasan diri bagi kaum Cina ialah anting-anting. Ya,
Anting-anting ini bermotifkan geometri dan gelang bermotifkan burung poni. Seterusnya, bagi kaum Kadazan, siung bermotifkan geometri. Motif perhiasan bagi kaum Ibang ialah keruncung kaki, iaitu bermotifkan geometri. Kalau lihat di sana, lampit bermotifkan organik, buah pauh pula bermotifkan organik juga, dan simpai perak bermotifkan organik. Baiklah murid-murid, setakat ini dahulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami dan mengenali tentang pakaian tradisional serta perhiasan diri dengan jelas. Semoga kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.